Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum kita menamatkan topik bab 4 iaitu berkaitan dengan indeks, set dan logaritma, hari ini kita akan tengok beberapa soalan yang melibatkan aplikasi indeks, set dan logaritma. Soalannya tak banyak, cuma ada 2 saja. So cikgu assume video ini pun tak akan mengambil masa yang lama. Okey, so jangan lupa subscribe, like dan share. Baik, kita pergi ke soalan yang pertama. Soalannya agak panjang tetapi jalan kerjanya taklah seberapa panjang. Okey, so kita rujuk pada latih diri 4.14 buku teks muka surat 123. Soalan yang pertama, seorang pekebun memantau serangan serangga terhadap tanaman di kebunnya. Dia mendapati bahawa serangan serangga terhadap luas tanaman diberi oleh persamaan. Okey, so kita highlightkan persamaannya. A sama dengan 1000 darab 2 kuasa 0.n hektar. A ini adalah luas dan diberi unit luas itu adalah hektar. Dengan N ialah bilangan minggu selepas minggu pertama. Jadi N di sini, N kecil di sini adalah bilangan minggu selepas minggu pertama. Okey. Berapakah tempoh masa yang diambil oleh serangga untuk menyerang kawasan seluas 5000 hektar? Jadi mudah saja soalan ini. Kita cuma perlu gantikan A, okey, luas kawasan kepada 5000 hektar dan kemudian kita dapatkan nilai N. N adalah bilangan minggu. Jadi kita boleh terus jawab soalan. Okey. So kita gantikan 5000 ini dengan A. So 5000 di sini sama dengan 1000 darab 2 kuasa 0.7 N. Okey, and then seperti biasa semua nombor bulat kita alihkan dahulu, kita tinggalkan asas dan indeks sahaja. So 1000 kita bawa ke sebelah, maksudnya 5000 ni kita bahagi dengan 1000. 5000 bahagi 1000 kita dapat 5. Ini boleh congak aja ni. Okey, sama dengan 2 kuasa 0.7 N. Kalau kita perhatikan, kita tak boleh samakan asas. Bila kita tak boleh samakan asas, so apa statement seterusnya? Kita akan letakkan log di kedua-dua bahagian. Okey, di kiri kita letak log 5. Di kanan juga kita letakkan log 2 kuasa 0.7 N. Jadi kita ambil kita punya hukum log. Okey, yang mana apabila kita ada log X kuasa N asas A, kuasa N ini kita boleh bawa ke hadapan. Jadi N log X asas A. So kita bawa 0.7N ini ke hadapan. Kita akan dapat log 5 sama dengan 0.7N log 2. Kemudian apa statement seterusnya? Log kita satukan tempat dia. Jadi sini log 5, sini log 2. So mana yang kita nak gerakkan? Kita akan gerakkan log 2. Kita bawa log 2 ke kiri. Okey, jadi di kiri kita sekarang adalah log 5 per log 2 sama dengan 0.7 N. Okey, selesaikan log 5 bahagi log 2 ini, kita akan dapat log 5 bahagi log 2. Kita dapat 2.322. Okey, kalau kita ikut kepada 4 angka berarti. So kita akan dapat 2.322 sama dengan 0.7 N. Okey. Jadi untuk dapatkan N, maksudnya kita perlu bahagikan 2.322 ini dengan 0.7. Okey, kita bahagikan, kita akan dapat N kita adalah 3.317. Okey, soalan dia nak berapakah tempoh masa. Dan takkanlah kita nak bagi, sebab kita tahu N ini adalah bilangan minggu. Okey, takkanlah kita nak kata 3.3 minggu. Logik ke? Tak logik kan? Okey, jadi kita tahu 3 ini, okey, 3 di sini sudah tentu adalah 3 minggu. Okey, masalahnya pada dia punya point 0.317 ini berapa tempoh masa dia? Macam mana kita nak tahu berapa hari? Sebab ini dah 3 minggu. 3.317, 3 harapan ni dah 3 minggu. So baki ni adalah hari. Macam mana kita nak tahu dia berapa hari? Okey, jadi kita tukarkan dia dalam hari.
Satu minggu kita ada 7 hari. Maksudnya 0.317. Okey, 0.317 darabkan dengan 7 hari. So kita akan dapat 2.219. Maksudnya kita ada 2 hari. So secara approximate-nya, secara macam ni, kita punya anggaran, okey, 0.317 ini adalah selama 2 hari. Lepas tu baru kita boleh buat kesimpulan. Okey, kesimpulannya, tempoh masa untuk serangga itu menyerang kawasan seluas 5,000 hektar adalah 3 minggu 2 hari. Janganlah tinggalkan jawapan dia N sama dengan 3.317 pula. Sebab soalan dia nak tempoh berapa lama. Okey, so berilah mengikut kepada dia punya tempoh untuk N. Sebab N dia kata bilangan minggu. Okey, so kita bagilah kat situ 3 minggu 2 hari. Okey, kita pergi pula ke soalan yang kedua, iaitu soalan yang terakhir sebenarnya dalam latih diri 4.14. Okey, so apa dia kata dalam soalan ni? Dia kata arus elektrik yang mengalir dalam 1 liter elektrik T saat. T saat selepas suisnya ditutup diberi oleh, okey, dia bagi persamaan. Okey, dia bagi persamaan. So, di sini I adalah arus elektrik. Okey, AMP adalah dia punya unit ampere. Okey, and then T ini adalah saat selepas suis ditutup. Soalan yang pertama, berapakah arus yang mengalir ketika suisnya ditutup? Okey, ketika suisnya ditutup. Jadi, kita nak tahu berapa banyak arus yang mengalir, kita akan pakai persamaan yang dibagi. Sebab I ini adalah arus. So, kita boleh pakai 32 darab 4 kuasa negatif T. Persoalannya, T kita nak letak berapa? Soalan, dia kata ketika suisnya ditutup. Jadi, apabila suis ditutup dan T saat ini adalah selepas suisnya ditutup, maksudnya kita akan gantikan T di sini dengan sifar. Directly lepas suis tutup, kita tutup suis. So, berapa arus dia? Okey, jadi T kita adalah sifar. Okey, T sama dengan sifar. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus. I sama dengan 32 darab 4 kuasa negatif sifar AMP, ampere. Okey, so di sini, apa saja yang dikuasakan dengan sifar, nilainya adalah sifar. Dah tak payah kira dah. Oh, sorry. Apa cikgu merepek ni? Apa saja dikuasakan dengan sifar, nilainya 1. Masya Allah, nilainya 1. Dan kita tahu 4 kuasa negatif sifar, kita boleh susun dia semula sebagai 32 darab 1/4 kuasa sifar. Okey, so 4 kuasa sifar adalah 1. Cikgu nak cakap benda tu tadi, kenapa cikgu kata sifar? Astaghfirullahalazim. Apa saja yang dikuasakan sifar, nilainya 1. So 1 bahagi 1, kita dapat 1. Jadi jawapan di sini adalah 32 AMP. Okey, unitnya adalah ampere. Kan, senang je kan? Soalan 2A. Okey, kita pergi ke soalan 2B. Soalan 2B pun sebenarnya lebih kurang macam soalan 2A ni. Cuma kali ni dia bagi dia punya saat. Okey, soalannya berapakah arus yang mengalir selepas 1 saat dan selepas 2 saat. Jadi sekarang ni T kita, okey, untuk soalan B1, T kita adalah 1. Soalan B2, T kita adalah 2. Dan kita masukkan sahaja dalam rumus. Okey, I sama dengan 32 darab 4 kuasa negatif 1 AMP. Boleh terus tekan kalkulator. Tak perlu nak ubah pun dalam bentuk yang macam ni. Okey, terus tekan kalkulator. 32 darabkan dengan 4 kuasa negatif 1. Kita akan dapat jawapan dia 8. So, jawapan untuk B1 adalah 8 ampere. Okey, macam mana dengan soalan B2? Yang sama juga. Kita masukkan rumus dan kita gantikan T dengan 2. Okey, so rumusnya adalah I sama dengan 32 darab 4 kuasa negatif 2 AMP sama dengan, yang lagi best, dekat kalkulator kita edit aja. 1 kita tukar dengan 2. Dapat jawapan tu, kan? So kita dapat 2 saat. 2 saat pula. Kita dapat 2 AMP, 2 ampere. Aduh, cikgu kau pagi-pagi. Okey. Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir adalah
Dia tanya, berapakah masa yang diambil untuk arus mencapai 0.5 AMP? Okey, sekarang ni arus yang dia nak 0.5 AMP dan kita kena teka dia punya T. Okey, dia punya saat. Jadi cikgu akan salin dulu rumus. Okey, rumus adalah I sama dengan 32 darab 4 kuasa negatif T. I adalah arus. Sekarang ni dia kata dia nak capai arus 0.5 AMP. Jadi kita gantikan di sini dengan 0.5 sama dengan 32 darab 4 negatif T. Okey, kita bawa dulu 32 ke sebelah. Maksudnya 0.5 bahagi 32. Kita dapat 0.01525 ataupun 1/64. Jadi kita ambil yang the simplest form, iaitu 1/64 sama dengan 4 kuasa negatif T. 4 kuasa negatif T, kita boleh ubah bentuk dia jadi, okey, sini masih lagi 1/64. Yang ni kita boleh ubah jadi 1/4 kuasa T. Okey, and then kalau kita nak susun dalam bentuk linear, kita boleh buat darab silang sebab di tengah-tengahnya ada sama dengan. So kita darab silang, kita akan dapat 4 kuasa T, 4 darab 1, 64 darab 1. So di sini dapat 64. So test dulu, jangan terus buat log. Awak akan membazir masa. Test dulu. 64 ni nombor yang besar. Boleh tak kita ubah asas dia jadi sama asas 4? So kita cuba. Okey, kita mulakan dengan 4 kuasa 2. 4 kuasa 1 dah tentulah 4 kan. 4 kuasa 2 16. 4 kuasa 3 kita dapat 64. Jadi kat sini 64 kita boleh ubah dalam bentuk asas 4, iaitu 4 kuasa 3. So 4 kuasa 3 yang di sini masih lagi 4 kuasa T. Apabila asas sama menurut hukum indeks, maka indeksnya adalah sama. Jadi di sini kita terus dapat jawapan, iaitu T sama dengan 3 saat. Okey? Mudah kan? Tak susah pun. Soalan aplikasi ni senang sangat. Jadi banyak-banyakkan latihan supaya awak terbiasa dan awak tidak akan membazir masa, tidak akan membazir markah untuk skor. Terutamanya tajuk bab 4 ni. Okey? So itu sahaja daripada cikgu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.